Seterusnya menjurus kepada konteks yang ketiga, iaitu creative mind. Bila sebut tentang creative mind, dia ada perbezaan dengan inovatif. Orang sebut pemikiran kreatif, dia berbeza dengan pemikiran yang inovatif. Kreatif secara mudah ialah orang yang jadi pemula, penemu, tuan punya asal. Sebagai contoh, kalau sebelum ni tak ada seorang pun pernah create ataupun cipta gelas ni. Bayangkan sebelum ni tak ada orang pun buat gelas. Tiba-tiba mari seorang daripada Taman Pauh Jaya, dia buat gelas. Tujuan apa dia buat gelas? Supaya mudah nak isi air, supaya mudah nak tampung air, mudah orang nak minum. Jadi dikatakan lelaki yang menjadi asbab pemula kepada penciptaan gelas ni ialah lelaki yang kreatif. Sebab apa? Sebab sebelum ni tak ada orang buat lagi. Tiba-tiba gelas dah ada tapi buat dengan kayu. Orang tu mari air dengan kayu ni, kan ada kuman, kan ada selumbak, kan ada sembilu, macam-macam. Dia pun buat dengan kaca. Orang hak tiru daripada hak sebelum ni, dia tak jadi kreatif dah. Dia jadi inovatif. Dia jadi penambah baik. Macam sebelum ni kita tak ada TV. Jadi orang yang mula-mula buat TV tu ialah orang yang ada kekreatifan. Lepas tu zaman dulu TV tu kecil. TV pula punggung besar. Faham TV punggung besar? TV kita dulu kan jenis hak punggung lebar, punggung besar. Nak usung berat payah. Tu kreatif. Jadi orang hari ni dia tak buat dah TV. Dia buat TV sebagaimana orang dulu, tetapi dia inovatifkan. TV dah jadi curve, TV dah jadi slim, TV dah jadi makin besar dia punya muka, dia punya skrin, dia punya inci, makin banyak pula dia punya apa? Bahan-bahan tepi dan kegunaan-kegunaan dia. Okey. Sekarang bagaimana melalui dua perjalanan tadi kita nak jadikan ilmu kita kreatif? Jadi bila kita nak dapat jawapan satu-satu persoalan, kita perlu gabung hampir ke semua disiplin ilmu tadi, agar dia memudahkan kita di samping dapat menjadikan kita seorang manusia yang kreatif bila berdepan dengan soal permasalahan dalam hidup. Okey, nampak? Seterusnya secara ringkas kita pi pada respectful mind, iaitu minda yang pandai menghormati dan menghargai pandangan dan pendapat orang lain. Baik, soal menghargai, soal menerima pandangan, pendapat orang lain adalah berbeza dengan menerima dan menolak pendapat orang lain. Boleh faham? Menghormati pandangan seseorang berbeza dengan menolak dan menerima pandangan seseorang. Jadi yang lebih aula, yang lebih first, kita perlu pandai menghormati pandangan dan pendapat seseorang. Bila kita diajukan satu-satu permasalahan, contoh bila kita berdepan dengan beberapa orang kawan di hadapan kita, bila ada satu permasalahan, bila ada satu problem, sekurang-kurang jalan penyelesaian yang kita ada satu kepala, satu jalan penyelesaian. Jadi masing-masing nak bagi pandangan, masing-masing nak bagi pendapat. Dalam banyak-banyak yang berpandangan, dalam banyak-banyak yang berpendapat, ada hak betul, ada hak sederhana betul, ada hak tak berapa betul, ada hak salah, ada hak teruk tahap kesalahan dia. Jadi bila berhadapan dengan pandangan dan pendapat, jangan sesekali meremehkan pendapat orang lain. Sebab kita faham tahap ilmu seseorang itu tidak sama. Tahap pengajian seseorang itu tidak sama. Tahap pengalaman hidup seseorang itu tidak sama. Kadang-kadang bidang kerja kita berlainan dan tidak sama dengan orang lain. Kawan-kawan kita juga tidak sama dengan kawan-kawan orang lain. Guru-guru kita tidak sama dengan guru orang lain. Murid-murid kita tidak sama dengan murid orang lain. Sumber-sumber kita tidak sama dengan sumber orang lain. Jadi bila kita banyak menghadapi perbezaan-perbezaan, yang inilah menyebabkan pendapat dan pandangan seringkali kekadang berbeza, kita harus hormat pada orang lain. Hormat mendengar pandangan dan pendapat berbeza. Lepas pada ni, kalau kita nak terima nak tolak tu soal lain.
Bila aku dengar pandangan kamu ni rasa tak bernas, rasa tak meyakinkan, jadi aku nak tolak. Orang tak boleh kata apa. Bila dengar pandangan kamu ni rasa fakta dia bagus, rasa persoalan dia tepat, jadi aku nak terima pandangan kamu. Kita nak terima pun orang tak boleh kata apa. Jadi sudut yang pertama tu kena pandai hormat orang dulu. Kita nak terima, kita nak tolak, tu hak kemudian. Boleh faham ah? Okey. Dan yang keenam, ethics mind. Bila kita ada pendirian, iaitu pemikiran yang beretika dan beradab, melalui 3 cabang di depan, kita boleh nilai dan kita boleh pilih. Yang mana kita agak-agak dalam banyak-banyak pendapat yang diberikan dan dikeutarakan, kita nak pilih yang paling benar. Kita nak pilih yang paling betul. Ataupun kalau tak ada benar, tak ada betul, yang lebih besar peratusan menghampiri betul, yang lebih besar peratusan menghampiri benar, sekurang-kurang kita pegang. Baik. Sebenarnya nak bagi mudah, senang saja. Malam ni bila kita nak bincang isu Zulkarnain, dia lebih mengarah kepada disiplin ilmu mana? Bila sebut disiplin hadapan tadi, kita nak bincang ni soal siapa? Soal Zulkarnain. Agak-agak dia lebih menjurus besarnya kita nak pi ke ilmu mana. Pertama, kita tak boleh lari bila dia melibatkan hujah-hujah, bukti-bukti dan dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis, otomatik dia melibatkan ilmu tafsir satu. Dan paling tidak juga bila dia melibatkan kawasan, nama-nama tempat, nama-nama pemimpin, nama-nama individu, kerajaan-kerajaan, dia paling dominan untuk dilibatkan dengan ilmu sejarah. Jadi carilah berapa banyak jenis disiplin ilmu yang boleh anda guna untuk sampai kepada tahap pengetahuan pencarian anda, biar sampai keluar who is the truly of Zulkarnain. Guna. Sebab tu saya bagi teori paling awal untuk kita semua faham bagaimana untuk kita dapat yang last ethics mind tadi. Jadi secara mudah, boleh saya bergerak ke depan? Sat lagi lah, tunggu sat. Okey. Dalam Al-Quran, tak ada tempat lain yang kita boleh tiun, tak ada tempat lain yang kita boleh cari tentang hakikat Zulkarnain kecuali hanya pada satu surah. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 plot cerita. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 plot cerita. Cerita yang pertama adalah merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi 1. Kisah yang kedua merujuk kepada 2 pemilik kebun. Kisah yang ketiga merujuk kepada Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Dan yang keempat merujuk kepada kisah Zulkarnain dan perjalanannya, serta satu lagi karakter yang ditunggu-tunggu, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Baik, ulama-ulama menerangkan dan mentafsirkan dengan lebih jauh, menghuraikan pemaknaan-pemaknaan daripada keempat-empat plot kisah dan cerita tadi. Kalau plot pertama Ashabul Kahfi lebih menjurus kepada persoalan akidah. Jadi hari ini kita kena beringat persoalan-persoalan yang ada berkaitan tentang fitnah ke arah menggoncang akidah-akidah orang Islam. Yang kedua ialah tentang isu materialisme, iaitu tentang kisah pemilik 2 kebun. Ini adalah tentang materialisme, satu fitnah yang semakin membara, bukan sahaja dalam dunia dan jiwa orang-orang di sebelah barat, bahkan dia juga telah melanda manusia-manusia yang meminggirkan dan menafikan ketuhanan, dengan kata lain orang-orang etis. Apatah lagi materialisme juga sudah menjadi penyakit yang terlalu berbahaya kepada orang-orang Islam itu sendiri.